Sarawak akan menyalurkan dana tambahan bagi membantu penduduk terjejas banjir di negeri itu. Fokus dari Bumi Kenyalang petang ini. Langsung bersama Buma Wendy Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Kerajaan Sarawak bercadang untuk memberi dana tambahan kepada Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak bagi membantu penduduk yang terkesan akibat bencana banjir di seluruh negeri. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, beliau akan membawa perkara tersebut ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Katanya tambahan dana dilihat perlu selepas beliau mendapat maklum balas bahawa dana RM10 juta daripada kerajaan negeri yang diumumkan baru-baru ini berkemungkinan tidak mencukupi. Those who are really needing this assistance, we can continue lessening their burden as a result of this flood. Menyentuh banjir yang berlaku di Bintulu, Premier menyifatkan sebagai banjir paling teruk dalam tempoh 30 tahun. Katanya purata hujan tahunan di Bintulu kebiasaannya pada kadar 100 mm, namun kali ini mencecah 900 mm yang telah menyebabkan banjir buruk berlaku. Beliau berkata demikian semasa berucap pada sambutan Tahun Baharu Cina, Gabungan Persatuan Cina Sibu. Dalam perkembangan lain, Premier memberitahu Sarawak telah mencapai prestasi ekonomi yang sangat baik tahun lepas. Katanya Sarawak berada di tangga kelima teratas menyumbang kepada ekonomi negara. Sarawak juga berada pada kedudukan keempat dalam bidang ekspor Malaysia ke negara luar. Prestasi ekonomi yang baik itu dibuktikan dengan keupayaan Sarawak menjana pendapatan sehingga RM14.2 bilion tahun lepas. Justru beliau berharap ekonomi Sarawak tahun ini akan terus diperkukuh dengan fokus kepada promosi ekonomi hijau, ekspor hidrogen dan penjualan metanol kepada negara China. Malah akan berusaha mempelbagaikan sumber ekonominya. Tumpuan bukan sahaja kepada sumber asli tradisional tetapi berasaskan biodiversiti dan tenaga boleh diperbaharui. Saudara, kawasan berkenuu di daerah Subis Miri antara yang turut terjejas banjir di Sarawak. 4 pusat pemindahan sementara telah dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas banjir. Baik, untuk mengetahui situasi semasa di sana, kita bersama Noriza Jau. Terima kasih rakan di studio. Seperti yang anda saksikan sekarang, saya kini berada di Jalan Simpang masuk ke Pekan Berkenuu dan pekan ini telah ditenggelami air, hanya dapat dilalui menggunakan bot dan perahu dalam 3 ke 4 hari yang lalu ya. Nampaknya paras air hari ini sedikit surut apabila kenderaan pacuan 4 roda dan lori boleh masuk ke Pasar Berkenuu. Ya, semalam saya turut berkesempatan bertanya sendiri dengan pegawai daerah Subis, Puan Norella Ulis. Beliau turut memberitahu bahawa pejabat daerah Subis turut dimasuki air sekaligus operasi di bilik gerakan bencana daerah Subis terbantut. Ya, katanya bilik gerakan bencana daerah Subis hanya dapat diaktifkan semalam selepas membawa keluar petugas dan pegawai-pegawai yang terputus hubungan di pejabat daerah Subis untuk beroperasi dari PPS SMK Berkenuu. Ya, walaupun demikian, pihak tentera, bomba, polis dan APM sedang giat melakukan penghantaran makanan ke setiap rumah yang terputus hubungan. Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia yang juga ahli Parlimen Sibuti, Dato' Lukanisman Awang Soni semalam memberitahu bekalan makanan dan bantuan pula semuanya mencukupi apabila ramai pihak daripada badan bukan kerajaan, NGO, syarikat dan juga wakil-wakil rakyat yang menyumbang. Setakat ini terdapat 4 PPS di Sibuti ini dibuka, iaitu di SMK Berkenuu, PPS Selanyau, PPS Peliau dan juga PPS SMK Suainiah. Sekian saja laporan saya, kembali kepada rakan di studio. Terima kasih Noriza atas laporan anda di Subis Miri. Masih lagi perkembangan banjir. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah mengambil langkah awal sejak Oktober tahun lalu bagi memastikan kemudahan di Pusat Pemindahan Sementara PPS berada dalam keadaan baik.
Timbalan Premier Merangkap Pengerusi JPBN Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, walaupun terdapat aduan mengenai kekurangan kemudahan di beberapa PPS, namun ianya telah diselesaikan. Matlamatnya adalah untuk menentukan tandas dan kemudahan-kemudahan di begitu sempurna. So we have given allocation. Tetapi memang ada tempat, saya nampak kemarin di Tatau, I think. There may not be enough, so the council coming up with a temporary toilet. There are some problem, but most of it dapat resolve. Mengenai beberapa PPS di Bintulu yang tidak dapat menampung jumlah penduduk yang ramal, beliau berkata JPBN telah mengambil langkah sewajarnya agar penduduk dapat berlindung dengan selamat dan selesa. Penduduk terlibat telah ditempatkan ke beberapa PPS bagi mengelak kesesakan yang boleh menimbulkan risiko kesihatan. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa mengadakan lawatan ke PPS SK Sampun Tebun di Asajaya. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Amar Douglas meminta mana-mana individu atau pihak yang ingin menyampaikan sumbangan kepada Pusat Pemindahan Sementara PPS untuk menggunakan saluran dan prosedur yang betul. Ia bagi memastikan pengurusan bantuan lebih teratur. I like to remind donors, the donation should go to SDMC, if it is cash, to the Central Committee. Kita ada account. For the material, they must give to the resident office ataupun pejabat daerah. Do not send it direct to PPS. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak menghantar bantuan barangan terus ke PPS bagi mengelak makanan berlebihan serta isu kebersihan. Katanya terdapat makanan yang dihantar ke PPS tidak disusun dan diagihkan dengan teratur sekaligus menyumbang kepada risiko penyakit. Walau bagaimanapun, kerajaan negeri amat menghargai sokongan dan sumbangan masyarakat namun menegaskan pentingnya mematuhi garis panduan supaya bantuan dapat diurus dengan baik. Pasar Malam Belia N6 Metro City di Kuching telah beralih ke tapak baharu seluas kira-kira 1.6 hektar terletak berdekatan tapak lama. Tapak baharu itu telah dirasmikan Ahli Parlimen Petra Jaya yang juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata penambahbaikan pasar malam itu bagi menggalakkan masyarakat terutama para belia di kawasan Dewan Undangan Negeri Tupong menceburi bidang perniagaan pada masa sama meningkatkan sosioekonomi mereka. Kita akan meningkatkan kemudahan di sini iaitu untuk memastikan keselamatan dan kesiasaan pengunjung. Pertamanya ialah untuk membina surau. Yang keduanya untuk memagarkan kawasan ini dan yang ketiga mungkin melihat bagaimana kita dapat selaraskan dari segi struktur bangunan yang seragam yang boleh digunakan sepanjang musim. Tak kira waktu hujan ke apa, peniaga boleh berjual dan pengunjung boleh duduk selesa. Beliau yakin pasar malam itu mampu menjadi tarikan pelancong yang berkunjung ke Kuching. Oleh itu, beliau mencadangkan pihak pengurusan pasar malam bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi menjayakan usaha tersebut. Terdapat 435 gerai menjual pelbagai jenis makanan, barangan kering dan sayur-sayuran di pasar malam tersebut selain tempat mainan kanak-kanak. Berita itu tadi mengakhiri perkongsian dari Sarawak, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk perkembangan berita selanjutnya. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih.